Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيدي مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الباب الثالث افعل لا يفعل افعلالا. Jadi kita dah masuk bab yang ketiga daripada nauk yang kedua, daripada bahagian yang kedua. Jadi kita ulang sikit. Semalam kita dah masuk bab yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu pada fi'il sulasi mazid. Ini fi'il sulasi, fi'il 3 huruf yang asal, kemudian ditambahkan dengan 2 huruf. Dipanggil fi'il sulasi mazid biharfain. Fi'il sulasi mazid dengan ditambahkan 2 huruf. Jadi kita dah bahas malam bab yang pertama tu iaitu infa'ala yanfa'ilu infi'al. Kita panggil bab infi'al. Jadi bab infi'al ni dipanggil binaan dia mutawa'ah. Mutawa'ah. Begitu juga dengan bab yang kedua atau wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Kita panggil bab ifti'al. Kita panggil bab ifti'al. Dan juga binaan juga di atas binaan mutawa'ah. Jadi kita dah hurai panjang semalam. Mari tengok siapa yang tak sempat semalam tu boleh tengok dalam recording semalam rekod semalam Baik, ini kita masuk bab yang ketiga pula. Jadi bahagian yang kedua ni dia ada kesemuanya ada 5 bab. Yang mudahnya surah ni, kalau kita nak mudah, kita buat peta minda. Kita buat satu kata kosong, buat peta minda, insya-Allah mudah. Lepas tu kalau sekolah-sekolah dulu, kalau orang belajar sekolah, kalau pelajar-pelajar lah, orang belajar sekolah Arab, dia akan nak buat peta minda. Tapi macam saya, kalau di pondok, dia tak buat peta minda. Dia baca kitab gitu je. Dia tak ada buat peta minda, tapi dia ingatlah cara dia tu, kaedah tak sama lah. Dia, kalau di sekolah, kita buat peta minda. Buat fi'il sulasi mujarrad, ada 6 bab. Dia tulis, kalau macam di pondok, dia kena ingat. Dia kena ngapal satu, lepas tu kena ingat kaedah.
Macam kami, contoh fi'il selasi mujarad. Ada 6 bab. Kalau kita nak hafal fa'ala yafilu tu payah. Jadi kita buat satu kaedah sendiri. A, I, A, U, A, A. I, A, U, U, I, I. Tu ingat 6 bab. Ingat 6 bab. Sebab atas fa'ala yafilu, fa'ala yafulu. Tu Baik, habis. Jadi ini termasuk bab yang ketiga. Al-babus salisu. Bermula bab yang ketiga. Khabar. Ialah if'alla yaf'allu if'ilalan. Dipanggil bab if'ilal. Kalau kita cakap tu panggil bab if'ilal. Apa dia wazannya? Jadi if'alla tu kita panggil acuannya. Kita panggil mauzun. Mauzun bih. Apa wazan dia? Mauzunu. Ihmarra yahmarru ihmiraran. Asalnya tak boleh jelas Asal dia ihmarra yahmarru ihmiraran. Atau if'alla yaf'alu if'ilalan. Jadi ihmarra ni asal perkataannya ihmarara. Ada double ra kat belakang. Asal dia ihmarra tu asalnya daripada perkataan ihmarara. Alif, ha, mim, ra. Ra. Ada dua. Dua ra Ada dua ra. Ihmarra yahmarru ihmiraran. Jadi kalau nak terjemah ihmarra ni apa dia? Asalnya merah hamrun. Kalau ihmarra ni mana bersangatan merah. Merah sungguh, merah pekat kita panggil. Bersangatan merah. Selagi kita tengok binaan apa, tengok. Wa alamatuhu an yakuna madhi. Dan bermula alamatnya, tanda-tanda bab yang ketiga. Ayyakuna madhi. Bahawasa adalah fi'il madinya, fi'il madi bagi bab yang ketiga. Mana bila sebut fi'il madi kita maklum dah. Daripada kalimah awal, if'alla. If'alla. Jadi if'alla tu panggil fi'il madi. Yaf'alu tu kita panggil fi'il mudhari'. Fi'il madi kita dah cerita dah dulu sebelum ni. Fi'il yang menunjuk di atas perkara yang telah berlaku, kita panggil past tense. Yaf'alu panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' panggil present tense. Dia yaf'alu tu dia masuk dua sekali. Present tense masuk, future tense pun masuk. Maksudnya sedang berlaku dan akan berlaku. Bila sebut if'ilalan, itu dipanggil kata adjektif. Masdar kita panggil. Bahasa Melayu panggil kata terbitan. Sebab tu kita sebut kata terbitan dulu. Kita panggil bab apa? Bab if'ilal. Bab if'ilan. Baik, tengok. Jadi, tanda bab yang ketiga, maksud adalah fi'il madi dia. Fi'il madi bagi bab tiga ni. Ala khamsati ahrufin. Ja'iyan ala khamsati ahrufin, datang di atas 5 huruf. Jadi huruf asal ada 3, ditambahkan dengan 2 huruf. Jadi ada 10 huruf. Mana dia? Biziyadah. Mana yang dikatakan fi'il itu ditambah 5 huruf? Yang hasil dengan ditambahkan biziyadatil hamzati, dengan ditambahkan akar hamzah. Tambah tu fi awalihi. Disebut hamzah wasal bukan hamzah qata'. Sebab if'alla. Kalau yang dulu tu af'ala tu dipanggil hamzah qata'.
Kalau if'ala ni dipanggil hamzah wasal. Hamzah wasal ni hamzah yang bersambung. Dipanggil tasqutu fil ibtida' wa tasqutu fil darji. Sambung pada permulaan. Maksud sambung ni berhubung pada permulaan kalam. Maksud kita baca if'ala. Tapi wa tasqutu fil darji dan gugur pada berhubung. Wa tasqutu fil darji. Itu tasqutu fil ibtida' wa tasqutu dan gugur pada bersambung. Bila bersambung tu kita nak baca, nak hidupkan hamzah tak boleh. Bila ada kalimah sebelum daripada dia, bila sambung, maka dia tidak ada hamzah tu. Dia tak timbul. Sebab dia bersambung. Tapi tidak, kalau tidak ada kalimah sebelum daripada tu, kita panggil, kita baca dengan keadaan hamzah. Kita baca if'ala lah. Dia kata tengok. Ditambahkan akan hamzah fi awali pada awalnya. Pada awal bagi bab yang ketiga ni. Mana tambah tu? If'ala. Tambah alif. Tambah hamzah. Wa hafid akhara. Dan ditambahkan akan huruf yang lain. Yang ada lain daripada jenis lam. Jenis bagi lam fi'ilnya, fi'il bagi bab salis. Bab yang ketiga. Tengok tambah mana. If'alla. Situ ada double lam. Dia menambahkan huruf lam yang haraf lam yang sejenis. Bila sebut kata lam sejenis, maksudnya ada dua lam kat situ. Asalnya if'ala lah. Kemudian lam sejenis tu masuk dalam tu. Dia panggil apa? Kalau dalam ilmu tajwid dia panggil ni mutajanisai ni. Dia panggil apa tajwid Asal dia double lam. Mutamatsilain. 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 Kalau tajwid. Kalau dalam surah dia kata dua haraf yang bersejenis. Maksudnya dua haraf yang sama. Maksudnya if'alla. Asal if'alala. Tapi dia ada dua haraf yang sama, maka ditasdidkan jadi if'alla. Jadi if'alla. Jadi ditambahkan huruf yang lain itu daripada jenis bagi lam yang bagi fi'il itu pada akhirnya, akhir bagi fi'il madhi. Mana akhir bagi fi'il madhi? Tu if'alla. Tambah situ. Maksudnya ditambahkan di situ lam tu lah. If'alla tu lah. Habis. Ni binaan dia. Ni binaan ni penting ni. Wa bina'uhu lil mubalaghatil lazimi. Dan bermula binaannya. Binaan bab yang ketiga ni. Bila sebut binaan ni makna dia. Binaan ni kalau tanya ustaz, binaan dia apa ustaz? Makna dia. Makna dia tu dihantarkan tu makna apa? Kalau kata binaan. Aku orang keliru. Binaan tu apa ustaz? Binaan ni mana makna dia? Dia terdiri, dia terbina di atas makna apa? Dulu sebelum ni makna muta'addi, makna ta'diyah, makna lazim, makna mutawa'ah, makna bina apa? Makna musyarakah. Ni makna baru pula, makna mubalaghah. Wa bina'uhu li mubalaghatil lazimi. Dihantarkan akan dia bagi bersangatan bagi lazim. Apa kata bagi lazim? Tulis. Bersangatan bagi fi'il lazim. Bab yang ketiga ni dipanggil fi'il lazim. Dia terbina atas lazim tapi bukan kata bina atas lazim, bina di atas mubalaghah. Tengok contoh lagi dia bagi tahu. Waqilah.
Kata setengah ulama saraf. Wakila tu mana? Waqala ba'duhum. Telah berkata oleh setengah ulama saraf. Ni bukan ulama tauhid Ha. Lil alwani. Asalnya bina'uhu lil alwani. Bermula binaan dia tu, binaan bagi bab tiga ni. Lil alwan. Bagi warna-warna. Alwan tu dipanggil plural. Jamak kita panggil. Jamak taksir. Kalau mufrad dia, kalau singular dia, alwan mana? Launun. Lam, waw, nun. Launun. Kalau siapa tak mana tulis bahasa Arab, boleh tulis rumi. Launun. 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 Tapi kalau saya jadi kekok lah tulis. Kalau bahasa Arab, lam, waw, nun. Launun. Nanti je. Ni launun. Launun. Launun Baik. Kalau jamak dia ni alwan. Alwan ni warna-warna. Apa maksud warna? Maksudnya bab ni dia nak cerita kata dia punya fi'il tu terbina di atas benda yang berwarna, contoh merah, hijau. Kata setengah ulama gitu. Tengok ni. Lagi pula wal uyub. Wal uyubi. Kata setengah ulama dihantarkan bab yang ketiga ni bagi uyub. Uyub ni apa? Keaiban. Maksudnya ada perkara penyakit kita kata. Kalau kita rumi tu apa Haji Yaakob? Ni kau tak ada. Boleh Ustaz. Ada menjadi merah. Uyub lah, uyub. Apa dia terjemah uyub? Uyub aib. Aib lah, maksudnya ada perkara aib. Maksudnya perkara yang berkaitan dengan aib, maka wazan tu kita boleh gunakan. Tengok contoh nanti. Tengok contoh. Tengok contoh. Jadi ada penyakit, ada penyakit, ada perkara aib kamu dah kata. Ada perkara aib, kita gunakan wazan ni. Tengok. Misalul alwani. Bermula contoh bagi warna tu. Nahu ihmarra Zaidun. Telah bersangatan merah lah oleh Zaid. Apa maksud bersangatan merah? Telah bersangatan merah lah oleh Zaid. Marah ke Ustaz? Dia bersangatan merah ni boleh jadi pada pakaian dia ke ataupun muka dia ke, nampak merah, nampak marah ke, lebih kuat lah. Itu kita kata bagi warna. Maksudnya warna kulit ke ataupun warna baju ke. Tapi dia fi'il lazim lah. Yang ini nampak merah ni, orang kita kata. Melayu kita kata. Jadi di sini
Jadi ihmarra telah bersengatanlah oleh Zaid, maksudnya merah tu bersengatan tu bagi Zaid tu boleh jadi pada baju dia ke, tapi dia umum lah. Tengok pada sebab dia. Tapi nak cerita ni fi'il lazim tapi bersangatan. Bersangatan. Dia panggil mubalagah lazim. Bukan lazim. Kalau lazim yang dulu. Sebab dia fi'il lazim kan tak berhajat pada apa? Ajarwana. Tak berhajat pada maf'ulun bih. Dia tak berhajat pada pelaku. Dia tak berhajat pada objek. Mangsa. Mangsa, objek. Dia tak berhajat. Maka dia hanya sekadar untuk diri dia sahaja. Wa misalul uyubi. Dan contoh bagi perkara aib tu. Tengok. Nahu i'warra Zaidun. I'warra ni tak silap ni. Allah selamat. Cacat kaki sebelah ke apa? Cuba tengok. Ustaz. Buku Rumi kata Zaid kehilangan satu matanya. I'warra buta. Buta mata sebelah. Buta mata sebelah. I'warra. I'warra. Tak boleh nak terjemah bersengatan tak boleh kat sini. Dia gini Dia mubalagah lazim tu, dia ada ulama kata untuk warna kan. Tapi kalau kita untuk warna, kita kata merah bersangatan merah. Itu untuk warna. Kalau i'warra ni untuk ni. Dia panggil telah buta sebelah lah oleh Zaid. Maksudnya Zaid itu mata dia buta sebelah. I'warra. I'warra ni buta mata sebelah. Bukan buta mata dua belah Tapi situ i'warra atau azan if'alla. Jadi kedua-dua contoh ni dihantar pada bab yang ketiga. Tapi dia mestilah fi'il lazim. Satu dihantarkan untuk alwan, untuk warna. Contoh kita ihdarra. Ada juga ihdarra bersangatan hijau. Ihmarra. I'warra ni buta mata sebelah. Habis. Al-babur rabi'u. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ini penting. Ini penting banyak dalam hadis. Dalam Quran pun banyak. Orang kita cakap pun banyak juga ni. Orang kita dah cakap apa sekarang? Tadarus. Tahsin. Tahsin kan? Tahsin yang bak taf'in. Tadarus. Tadabbur. Orang lain cakap. Tadabbur atau wazan tafa'ul. Tadarus atau wazan tafa'ul. Apa maksud tadabbur? Ni tengok. Atau wazan tafa'ala yang tafa'alu tafa'ulan. Tadabbara yang tadabbaru tadabbur. Tadabburan. Tadarrusa yang tadarrusu tadarrusan. Tadarrus. Makna dia lagu mana? Ni tengok ni nak ajar. Ni dalam Al-Quran pun banyak, hadis pun banyak. Dalam hadis yang maklum, innamal ilmu bitta'allum atau zat tafa'ul. Banyak kadang-kadang orang salah terjemah. Dia kata sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Itu tak tepat kalau terjemah gitu. Kalau ada dalam buku, dia tulis, kalau terjemah, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Maksudnya ilmu belajar terus. Maksudnya kalam Nabi sebut, ilmu itu dengan belajar saja. Tak. Ilmu itu dengan diberati dan dituntut belajar. Bukan belajar saja, kena tuntut belajar sampai pandai. Ni atau wazan ni, nanti tengok binaan apa dia ni. Makna dia apa ni? Tengok ni.
Ini banyak dalam Quran Kalau macam bab yang ketiga tadi tak ada mana. Dia untuk warna aja. Ini umum. Kena ambil tekanan ni. Masalah bab yang kedua daripada bahagian kedua ni lah. Al-babu rabi'u tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mauzun ni lagu mana? Mauzunu takallama yatakallamu takalluman. Takallum. Apa maksud takallum ni? Asal berkata-kata, bercakap-cakap. Maksudnya apa? Menuntut untuk bercakap. Menuntut usaha bercakap. Kalau tak boleh cakap, dia cakap takallama. Dia tak sama kalimah. Kalau kalimah, cakap saja. Sebab tu kalau orang Arab je, takallum. Takallim. Dia suruh tuntut dalam cakap. Lepas tu kalau dalam kelas, takallim. Dia tak cakap kalim. Dia cakap takallim. Sebab dia suruh kita tuntut cakap. Ni binaan yang kita tengok depan. Dia dalam kitab Usara ni yang paling penting bab binaan tu. Makna dia tu. Tiap bab tu ada makna dia tu Haji aku Nampak lagi? Ustaz, apa kaitan dengan fa'ala? Dengan fa'ala dengan tafa'ala. Dia ada ni berkait. Tengok ada ni binaan ni tengok. Binaan dulu apa? Binaan fa'ala tu apa Haji aku? Haji aku, binaan dulu apa? Fa'ala tu berulang-ulang. Fa'ala bukan. Fa'ala. Bina taksir. Memperbanyakkan. Ini binaan lain ni binaan takalluf. Dia ada beza. Tengok balik dulu dia beza tak sama. Dulu binaan taksir. Ni binaan takalluf. Tak sama dua tu. Cuba tengok ni. Wa alamatu. Ni tak ada payah pun. Yang payah dia makna dia. Binaan itu kita nak tu. Dia kalau kita nak terjemah, betul kalau kaedah skill untuk terjemah dia kena tahu sorof. Dia tak kalau tak ada tahu sorof, dia payah. Dia nak contoh macam hadis tadi lah, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Bukan belajar dengan menuntut usaha dengan menuntut usaha belajar. Bukan sekadar belajar gitu tak ada usaha dak. Sampai masa belajar bukan gitu. Usaha tu bagi belajar. Kita nak buka usaha belajar macam mana? Pagi ni ada kelas. Buka lagi live, buka dalam Google Meeting. Contoh. Ilmu itu dengan belajar. Apa? Duduk rumah belajar tu. Tak. Cari ilmu. Pergi belajar, pergi ke masjid. Cari guru. Atau dia panggil ta'allum. Dia tak sama dengan alimah. Mengetahui lain. Tengok. Wa alamatu an yakuna madhi ala khamsati ahrufin. Dan bermula tandanya, tanda bab yang keempat. Ayyakuna madhi. Bahawasanya adalah fi'il madinya, fi'il madi bagi bab yang keempat ni. Fi'il madi bagi bab yang keempat ni, ala khamsati ahrufin. Datang di atas 5 huruf. Jadi dia datang di atas 5 huruf. Mana? Tu. Biziyanati ta'i, dengan ditambahkan akan ta. Tambah ta tu kat mana? Fi awalihi, pada awalnya, awal bagi fi'il madhi. Tafa'ala ta tu.
Satu. Wa harfin akhar, dan ditambahkan akan huruf yang lain daripada yang sejenis daripada ain fi'ilnya. Dari min jinsi ain fi'li. Daripada huruf yang bersejenis bagi ain fi'ilnya, fi'il bagi bab yang keempat. Mana dia? Mana dia huruf sejenis dengan ain? Tu. Tafa'ala, ada double ain. Ada double ain. Tanya. Tambah tu kat mana? Bainal fa'i wal aini. Ditambahkan ain yang sejenis, yang huruf yang sama tadi tu, di antara fa dengan ain. Dia duduk di celah-celah. Ditambahkan dari itu di antara fa dengan ain. Tafa'ala. Tu. Habis. Ni binaan ni penting ni. Wa bina'uhu litakallufi, dan bermula binaannya binaan bagi bab yang keempat ni. Binaannya tu apa dia? Litakallufi, bagi takalluf. Apa dia takalluf? Asal takalluf ni kan kita kata mukallaf. Biasa dengar mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberati. Orang yang dipanggil? Yang dipertanggungjawabkan. Kata dia mukallaf. Kita ni orang mukallaf apa? Orang yang dipertanggungjawabkan. Orang yang ada tanggungjawab dalam ilmu dalam syariat. Mukallaf. Ni takalluf. Sama je maksud dia, lebih kurang. Binaan dia bagi untuk takalluf. Apa takalluf? Nanti depan tu dia urai pula makna. Kalau kitab Rumi dia kata apa takalluf Haji Yaakob? Menghasilkan perkara yang dituntut sedikit demi sedikit. Menghantarkan Menghasilkan. Menghantarkan dia kata. Menghasilkan. Kita Menghasilkan. Menghasilkan perkara yang dituntut sedikit demi sedikit. Tak, dia dah itu makna terfaham. Takalluf tadi dia nak buat bina'u ni takalluf. Dia terjemah tak takalluf tu? Itulah tu yang makna. Yang itulah makna. Tak. Wa makna takalluf tu lain. Ni wa bina'u ni takalluf. Takalluf sendiri tu ada tak ada terjemah? Diri takalluf. Tak ada. Katalah tak ada. Tak ada. Bukan senang nak terjemah. Ni kalau nak terjemah dia kena main sungguh. Dia tak boleh terjemah. Nampak tak? Nampak tak? Kita makna takalluf kita boleh terjemah tu tak apa, depan tu ada. Wa makna takalluf saya faham tu tahsilul matlub. Tu saya faham. Diri takalluf tu dia terjemah ke tak? Tak. Tak terjemah. Dia pakai takalluf je. Dia tak terjemah. Pasal takalluf sama atau wazan dia tafa'ala. Takallafa ya takallafu takallufan. Takallafa. Yatakallafu. Takallufan. Fawa mukallifun. Wa fawa mukallifun. Wazamka mukallafun. Mukallaf tu lah. Mukallaf ni dia ambil daripada atawazan tafa'ala. Dia tak ada sebut dalam kitab Rumi tu. Jadi kalau siapa nak buat kitab boleh. Kalau saya ajar ni boleh buat kitab lah tu. Kalau nak ada dobit-dobit saya tu, saya bagi tahu tu, boleh buat. Jadi kita kata mukallaf tu apa? Seorang yang diberati. Mukallaf. Takalluf ni panggil masdar. Kalau mukallaf tu dia panggil isim maf'ul. Tengok. Habis. Ni makna takalluf. Ni bawah ni kita nak ni. Wa makna takallufi.
tahsilul matlubi syai'an ba'da syai'in. Menghasilkan akan perkara yang dituntut. Menghasilkan akan perkara yang dikehendaki. Matlub yang dituju. Menghasilkan akan perkara yang dikehendaki, yang dituntut. Menghasilkan apa? Maf'ul pada kata tahsil. Syai'an akan sedikit. Ba'da syai'in kemudian daripada sedikit. Kalau bahasa kita panggil sedikit demi sedikit. Ni nak terjemah ni. Tengok contoh. Maksudnya kita nak hasilkan satu perkara tu sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Satu belajar innamal ilmu bita'allum, kata Nabi. Dengan menuntut usaha belajar. Bila sebut menuntut usaha belajar, dia bukan turun belajar tu turun pandai terus. Tak. Sedikit demi sedikit. Itu maksud dia. Tengok contoh ni. Nahu ta'allamtul ilma. Seumpama. Nahu tu seumpama. Saya tak mau takdir nahu tu. Saya panjang. Kalau nahu tu panjang lah. Seumpama ta'allamtul ilma. Mas'alatan ba'da mas'alatin. Belajar. Jangan terjemah belajar oleh aku. Tak kena. Kalau nak terjemah ikut ayat baku, kalau ayat baku lah. Tapi takut tak faham kan. Sekejap lagi saya urai balik. Menuntut. Belajarlah oleh aku akan ilmu. Saya terjemah cara pondok macam mana kitab Jawi juga. Macam bahasa klasik lah. Menuntut belajarlah oleh aku akan ilmu. Apa beza belajar aku akan ilmu dengan menuntut belajar? Maksudnya menuntut bagi usaha belajar. Bila sebut usaha belajar, mesti kata nak jadi pandai. Sedikit demi sedikit. Ini dalam Al-Quran banyak, hadis banyak. Banyak Atau wazan tafa'alah ni banyak. Menuntut belajarlah. Menuntut usaha belajarlah oleh aku akan ilmu. Menuntut belajar apa? Mas'alatan akan satu masalah. Ba'da mas'alatin kemudian satu masalah. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Aku belajar ilmu tu sedikit demi sedikit. Satu masalah dan satu masalah. Bukan belajar sekaligus, tak. Lepas tu kita pun gitu juga. Bukan kita belajar, aku nak belajar tauhid semua sekali. Tak. Kita belajar ta'allam tu. Aku belajar ilmu tu sedikit demi sedikit. Satu masalah. Diterjemah ke mana Haji Yaakob yang ruminya? Terjemah, aku mempelajari ilmu, yakni satu masalah habis satu masalah. Tapi dia sebut mempelajari lah. Mempelajari. Tak, ni tak apa kena. Dia mempelajari tu macam bab fa'alah ni lah kan. Aku mempelajari. Tapi bentuk dia tu macam fi'il amar pula Ustaz ya. Dia menuntut kita belajar. Tapi untuk diri kita lah, bukan untuk orang untuk kedua. Untuk diri kita, kalau fi'il amar untuk orang. Dia beza tu je. Orang kedua. Nah, dia kata apa? Mempelajari oleh aku akan ilmu satu masalah habis. Kata masalah habis macam mana? Satu masalah habis satu masalah. Satu masalah habis satu masalah. Kalau habis tu satu, itu tepat dia terjemah. Itu betul. Maksudnya
kita belajar ilmu tu, aku belajar ilmu tu, habiskan satu masalah dulu, kemudian satu masalah yang lain pula. Itu maksud dia. Maksudnya One by one. One by one. Ya, betul. Step by step. Orang putih kata. Kita pun tak pandai sangat orang putih. Baik, habis. Nampak lagi Nampak lagi Kak Rosita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis itu. Al-babul khamisu. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya, ya. Yang mukallafah tadi itu, dia pun dalam wazan ini ke Ustaz? Ya, Mukallafah. mukallafah isim maf'ul. Tapi dia ada mudarik ni tadi Ustaz sebut tadi, mudarik dengan masdarnya. Yalah, kita sebut kallafa yukallifu. Mukallafah. Tak kena takallafa ya takallafu. Kita kata apa ni? Apa ni tadi ni? Takallafa ya takallafu. Betul lah. Takallafa ya takallafu takallufan. Dia mukallafan. Dia punya masdar. Itu mukallafan. Wazaka mukallafan. Isim Tapi tak sebut fa'il. mukallafan dekat mukallafun lah. Mukallafu. Itu kalau kita tasrif kita baca gitu kan. Nampak ayat kau Habis. Al-babul khamisu. Jadi kena ingat tu, kena ingat binaan semua dah banyak lah kita belajar. Yang kita jumpa dulu, bina ta'diyah. Maksudnya makna ta'diyah, makna lazim, makna mutawa'ah, makna musyarakah, makna mubalaghatul lazim. Ini yang kena makna takalluf. Nanti orang tanya binaan tu apa? Binaan tu mana makna dia? Makna tu terdiri pada apa? Apa makna dia binaan ni? Tu ni kalau seorang tanya kita. Tu dia siap-siap tu, Haji Zul. Nanti seorang tanya binaan tu apa-apalah bina, aku tak faham. Macam bina rumah ke? Bukan. Bina tu dia nak, kita nak tahu makna dia tu. Bahasa Arab ni macam itulah dia macam bahasa Inggeris pula. Bahasa Inggeris juga. Kadang-kadang kita tak ada nak terjemah satu ayat tu, tapi kadang kita kena faham makna dia. Kalau kita terjemah satu-satu bahasa Inggeris susah. Bahasa Arab itu juga. Macam ni lah. Kita kata the. Nak terjemah apa the? Payah juga nak terjemah orang putih. The. The end. Apa dia the end? Betul nak terjemah the macam mana? Payah juga. Dia kena faham dia tu. The ni masuk kat kalimah ni. Contohlah ada boleh terjemah the saja. Boleh tak terjemah the? Tu kat ini boleh? Boleh terjemah the. The itu lah. Ini itu. Nak cakap itu tu menjadi. Jadi itu ini tu jadi dia bercampur lah tu. Tak, Ustaz, dia jadi macam makrifah nakirah pula. Itulah. Sama juga English pun macam jadi khusus. The man. The girl. Boleh. Kan? Habis tu. Lelaki itu, lelaki ini macam tu lah. The tu dikhususkan kepada orang tu. Objek tu dah dikhususkan. Al-babul khamisu. Ni. Dia bab yang kelima ni dia sama dengan bab yang dia sama dengan bahagian pertama, iaitu bab yang pertama. Tak kena. Bab yang ketiga lebih kurang, tapi ada perbezaan sikit tau. Bab yang kelima dalam bahagian kedua ni dia nak semacam dengan bab yang ketiga bagi bahagian bab yang bahagian yang pertama. Nahu awal. Bab itu fa'ala. Ini tafa'ala. Tapi ada beza tak? Ada beza sikit. Dia kena ingat kaedah bahasa Arab. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna.
kaedah kita sorof. Ziyadatul mabna ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ni. Nampak lagi? Dia panggil. Ustaz ke belakang sikit. Board tu. Okey, nampak? Oh. Nampak? Okey. Nampak? Saya ni Atas sikit. Atas Ustaz, tak nampak. Ustaz naikkan atas. Naikkan atas. Sikit. Nampak? Tak nampak semua ni. Nampak ni? Nampak semua, nampak sikit? Tak nampak semua, nampak sikit ni kat ini? Sekejap nanti saya adjust. Bawah tak nampak. Ustaz, bawah tak nampak. Ustaz naik Bawah. atas sikit lagi. Okey. Tak nampak muka saya lah. Ni boleh nampak. Saya cakap terhijab ni, terhijab. Okey, cantik je. Alamak. Kejap. Okey. Okey, tak apa, saya dah ambil gambar, nanti dia share kat group. Dah ambil gambar lah. Okey, nanti tulis Tolong tulis, kat ini tolong tulis kat dalam tu. Okey. Okey dah. Alhamdulillah. Boleh je saya tutup sini, saya cakap. Terhijab sikit lah. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kaedah surah ni kena ingat. Ini paling asas sekali, basic. Bertambahnya binaan huruf itu menunjuk menunjuk di atas bertambahnya makna. Itu kaedah bahasa Arab. Apabila tambah huruf, maka itu menunjuk di atas tambah makna. Maksudnya bertambahlah makna. Itu kaedah itu. Ya? Sana? Ziyadatul mabna, bertambahnya binaan huruf itu menunjuk di atas bertambahnya makna. Sebab tu kita belajar Ar-Rahman dengan Rahim. Tengok bismillah, nampak tak? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Asal daripada perkataan Rahimah. Tapi Ar-Rahman tu dia ada 6 huruf. Alif, Ra, Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Ada 7. Rahim, Alif, Lam, Ra, Ha, Ya, Mim. Ada 6. Jadi Rahman dengan Rahim tu dia hurufnya mana banyak? Huruf Rahman. Sebab tu makna Rahman tu Allah Ta'ala berikan nikmat itu kepada semua hamba dia. Allah Ta'ala beri nikmat kepada semua hamba dia. Tak tilik pada orang kafir ke orang mukmin. Sebab apa? Sebab makna dia luas. Tapi kalau Rahim, makna dia hanya tertutup pada orang mukmin saja. Sebab dia ada 6 huruf. Nampak tak? Tu beza. Habis itu. Tengok. Al-babul khamisu. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mauzunu. Ni. Mauzunu bermula mauzunnya. Wazan lah. Benda yang ditimbang tadi tu. Ni tadi acuan dia, ni benda yang kita nak masuk dalam acuan dia tu. Contohnya tu lah. Taba'ada yataba'adu taba'udan.
Dia asal taba'ada ni asalnya ba'ada jauh. Asal makna jauh. Ba'id, Jadi kena ba'id, ba'id, Ba'id. Kita ba'id. ba'id jauh kan. Tapi kalau taba'ada ni dia panggil bina musyarakah. Sama juga. Tapi dia ada beza nanti. Dia disebut taba'ada dengan ba'ada tak sama. Kalau ba'ada, dia jauh, saling berjauhan untuk dua orang. Tapi kalau kita kata begini dia dipanggil musyarakah tu di antara dua ataupun lebih. Kalau dulu kalau kita ada fa'ala, dia musyarakah je, tapi musyarakah tu untuk antara dua orang ni. 2%. Tapi kalau musyarakah dalam bab ni dua ataupun lebih. Dua ataupun lebih. Lebih ada dua. Tengok dulu. Abang ada tu dia ada terjemah tak kat ini? Abang ada tu dia ada terjemah tak? Tabak ada. Dia terjemah macam mana? Saya tak ada. Ustaz. Tak ada terjemahan. Oh, tak ada terjemahan Asalnya tabak ni saling berjauhan. Ada Ustaz, dia menjauhkan diri, menjauhkan. Dia kena ada dua orang tu, bukan dia kena saling berjauhan. Sebab dia kena ada dua, bagaimana? Dua orang. Dia kena ada. Dia tak boleh seorang je. Nampak ni Yaakob? Betul Ustaz, tak bawah tu dia terangkan. Okey, baik tengok. Wa alamatu ayyakuna madhihi. Dan merupakan alamat tandanya, tanda bab yang kelima. Ayyakuna madhihi. Bahawasanya adalah fi'il madhi bagi bab yang kelima ni ala khamsati ahrufin. Datang di atas 5 huruf. Mana dia? Bi ziyadati ta'i, dengan ditambahkan akan ta. Tambah tu fi awali, pada awalnya, awal bagi bab yang kelima. Tafa'ala tambah ta tu. Satu. Kemudian wal alifi, dan ditambahkan akan alif. Tambahkan akan alif bainal fa'i wal aini. Ditambahkan alif tu di antara fa dengan ain. Iaitu fa'ala. Tambah situ. Tambah alif, kita nampak tak? Habis. Ni binaan tak? Wa bina'uhu, dan bermula binaan hazal bab. Lil musyarakati, diantarkan akan makna musyarakah. Musyarakah tu bainal isnaini, di antara dua. Takiklah antara dua orang. Fasa'idan, ataupun lebih daripada dua. Fasa'idan dia terjemah ke mana kat ini? Tu ajarana. Ajarana. Ya Ustaz. Maka lebih. Ha? Maka lebih. Apa? Maka lebih kan? Maka lebih. Lebih apa dia tak dekat maka lebih. Tak, dia tulis maka lebih je. Ya, ajarana sama tak? Ajarana punya terjemah maka lebih juga. Sama lah Ustaz. Sama. Maka lebih. Running off your phone, your mic please.
Okey. Baik, tengok. Jadi, fasa'idan. Sebenarnya, maka lebih, apa maksud maka lebih? Tulis itu. Yang ini, maka lebih daripada 2. Tulis itu. Dobel itu. Maka lebih daripada 2. Maksudnya, bila sebut kata berkongsi, musyarakah ni berkongsi, Bina musyarakah ni berkongsi antara 2 ataupun lebih daripada 2. Kalau dulu, fa'ala, itu berkongsi dengan di antara 2 orangnya. Kalau bab ni, ada tambah ta, itu lebih 2 ataupun lebih daripada 2. Tu maksud itu lebih. Tu beza dia. Tengok ni. Ni cantik ni. Ni contoh yang cantik ni. Tengok. Dia bagi 2 contoh sekali. Misalul musyarakati bainal isnaini. Ini untuk 2 orang. Nahu taba'ada Zaidun an Amrin. Saling berjauhanlah oleh Zaid itu daripada Umar. Kena ingat, dia ni bina musyarakah ni dia terbina di atas fi'il lazim. Saling berjauhanlah oleh Zaid daripada Umar. Daripada Amru. Zaid pun, Amru. Bukan Umar, Amru. Bukan, dia kena ingat Anjana, dia bukan Amru tu senang. Dia kena ingat, ni nak cerita sikit. Amrin ni asal Umar. Tapi kenapa cakap Amru? Bukan. Itu Rumi kan? Sebenarnya nak bezakan apa? Kenapa dia tak cakap Umar? Ain mim ra. Kenapa ada waw? Ni kalau tanya. Ni satu ilmu. Sebab ulama sebut apabila ain mim ra waw nak membezakan Umar Al-Khattab dengan Umar yang orang biasa. Kalau Umar Al-Khattab ain mim ra saja. Adapun Umar nama orang biasa ni ain mim ra waw. Nampaknya kau. Macam nak beza situ. Kalau Sayyidina Umar ain mim ra tak ada waw. Tak ada bukan Amru Sebab Zaidun an Amrin bukan Zaidun an Amrun. Kita tu Zaidun an Amrun. Ya kau. Amrin. Zaidun an Amrin. Amrin. Umar lah asal. Dia dalam kitab dia takkan ambil yang pelik-pelik nama Amru dia tak ambil Amru. Biasa letak Zaid, Omar, Bakar. Nampaknya kau. Cuma nak beza ni, nak beza kenapa dia tak waw. Ni nak letak waw ni bukan Sayyidina Umar. Kalau tidak ada waw, itu maksudnya Sayyidina Umar. Ulama tambah tu. Ini tak ada dalam kitab ni lah, tapi nak kita kata perbahasan bahasa juga, luah juga. Sebab dalam, kalau kitab-kitab Sorah Nahu, dia tak akan ambil nama-nama orang pelik. Dia kata Amru, dia tak ambil. Sahabat Nabi Amr bin Aus, bukan tu Tapi dia nak bezakan Sayyidina Umar dengan orang biasa. Itu dobit jejak tu, Anjarana. Kenapa selalu dia pilih Zaidun Ustaz? Nahu, Sorah semua pakai Zaidun. Sebab Zaidun ni dia ada dalam Al-Quran, dia tak ingat nama Zaid bin Harith, tak silap dalam tu. Sebab Zaid ni ada ulama bahas. Dia asal Zaida Yazidu. Zaidun. Dia bertambah. Dia panggil bertambah. Maksudnya dia mendoakan orang belajar tu, bila ada sebut Zaidun tu macam jadi bila sebut Zaid tu jadi orang yang belajar tu maksudnya ada tafaul kat situ. Maksud kita mengharapkan tambahan ilmu. Nampak tak? Betul ulama sebut Zaid. Kalau dalam kita Nahu Sorok Zaid. Di situ ada tambahan. Pasal Zaid ni nama tambahan. Zaid, Omar, Bakar, Ali. Nampak semua dalam kitab Nahu Sorok mesti ada.
Dia tak sebut pelik-pelik, nama pelik-pelik tak ada tengok ni. Tak boleh nampak ni. Jadi ada Zaidun an Amrin. Saling berjauhanlah Zaid dan Umar. Umar pun duduk jauh, Zaid pun duduk jauh. Habis. Wa misal ni misal lain. Ni cantik ni. Contoh ni. Ni nak membezakan dengan fa'ala yang dulu. Haji Yaakob. Ni tafa'ala. Kalau dulu ba'ada pun boleh. Tapi kalau nak guna ba'ada dalam bab untuk ramai, contoh kata salaha al-qaumu, tu tak boleh guna. Dia kena guna tasalaha al-qaumu. Ni tengok. Wa misalul musyarakati bainal isnaini. Dan contoh bina musyarakah di antara dua, maka lebih daripada dua tu. Tengok ayat. Tasalahal qaumu. Telah berdamailah. Maksudnya saling berdamai. Telah berdamailah oleh satu kaum. Baik. Bila sebut satu kaum, itu menunjuk di atas lebih daripada dua orang. Haji Yaakob. Nampak lagi tak? Ya. Bila lebih daripada dua orang, maka digunakan atas wazan tafa'ala. Nak guna fa'ala tak boleh. Ni penting sorang ni nak buat ayat. Sorang ni penting nak buat esay. Dia macam kita buat esay English lah. Esay English. Kalau bahasa Arab panggil insya'. Insya' ni karangan ni penting. Dia buat ayat Saya dulu waktu pernah ambil esay dulu, kita tak belajar nahu dululah sebelum belajar pondok tu. Jadi kalau esay bahasa Arab ni fail lah. Tak pandai nak tulis. Idea ada tapi kadang nak tulis tak pandai sebab kita nak kena tahu grammar dia. Bukan senang Sebab tu kalau kita dah biasa tengok kitab-kitab Arab, kitab ulama dulu, kita aja baca Al-Quran, kita akan pandai. Kita pandai sendiri esay tu. Selalu baca Quran, selalu tengok kitab-kitab ulama Arab, insya-Allah boleh karang esay cantik. Dulu Haji Yaakob Babeli Kadok dulu ada kawan saya ambil Master Al-Azhar dulu. Masa tu saya tak pandai lagi lah. Babeli lah, nak cerita Babeli. Dia punya esay master dia tu, kat Azhar tu, dia dah buat. Dia sebelum pergi check kat doktor, dia check kat Babeli dulu. Masa tu saya tengok, masa tu saya tak pandai nahu sangat. Saya tak pandai nahu sorok, tak pandai. Tebal ni, kita apa dia punya apa? Bukan jurnal, panggil apa? Tesis. Tebal ni. Kemudian dia datang, dia takut doktor tegur ke, takut marah kan. Dia rujuk dengan Babeli dulu. Babeli tengok Baba ambil pen merah, zop. Saya cakap, saya tanya Baba lah. Asal Baba buat merah ni? Kata nahu sorok tonggang langgang, kata. Dia kata fi'il duduk belakang, isim duduk belakang, harjah duduk mana, jumlah ismiyah mana, jumlah fi'liyah mana, hal mana, tamiz mana. Saya tengok tu saya tak faham. Yelah kita peringkat degree kan, tapi Baba ni degree ke apa dia boleh check semua sebab dia dah pandai nahu sorok. Saya tengok, saya kagum masa tu. Sebab apa? Sebab kalau pandai nahu sorok ni insya-Allah dia boleh tahu benda ni salah tak salah. Habis tu. Jadi Ustaz, maknanya kalau untuk dua, dia boleh pakai tafa'ala ataupun fa'ala. Kalau untuk dua lah. Kalau untuk dua boleh. Fa'ala boleh, tafa'ala boleh. Tapi kalau lebih daripada dua, hanya boleh digunakan untuk tafa'ala saja. Tafa'ala je. Nampak lagi Kak Rosita?
Kak Rosita nampak lagi? Nampak. Alhamdulillah. Sikit-sikit insyaAllah Habis. An-naw'u salisu. Ni nauk yang ketiga. Dia panggil bahagian yang ketiga. Jadi kena ingat, bahagian yang pertama ada apa bab, bahagian kedua ada apa bab. Kena ingat tu. Bahagian yang pertama, fi'il sulasi mazid, dia ada 3 bab. Bahagian yang kedua, dia ada 5 bab. Fi'il sulasi mazid. Habis. Ni bahagian ketiga pula. An-naw'u salisu bermula bahagian yang ketiga. Wahwa dan bermula ia bab yang ketiga tu. Mazida fihi barang fi'il. Barang yang ditambahkan padanya pada ma tu. Fi'il tu. Fi'il yang ditambahkan pada fi'il tu salah satu ahrufin ditambah akan 3 huruf pula dah. Dulu 1 huruf. Bab yang pertama ditambahkan 1 huruf. Ini ingat. Hanya Rona. Bab pertama ditambahkan 1 huruf. Ada 3 bab. Bab yang kedua, fi'il sulasi mazid ditambahkan 2 huruf. Ada 5 bab. Yang ni pula bab yang ketiga ditambahkan akan 3 huruf. Bab dia ada berapa banyak? Depan kita tengok. Salah satu ahrufin ala sulasi. Ini ala sulasiyil mujarradi. Ditambahkan di atas fi'il sulasi mujarrad. Mana dia? Wahwa dan bermula ia nauk yang ketiga ni, bahagian yang ketiga ni arba'atu abwabin. Ini zu yang mempunyai 4 bab. Yang mempunyai 4 bab. Jadi bahagian yang ketiga ada 4 bab. Jadi mudah kita ingat. Bahagian pertama ada 3 bab. Kemudian ditambahkan 1 huruf, 3 bab. Bahagian yang kedua ditambahkan 2 huruf, ada 5 bab. Bahagian ketiga ditambahkan 3 huruf, ada 4 bab. Tulis kalau nak ambil contoh dia 3, 5, 4. 3, 5, 4. Baik, habis. Al-babul awwalu. Bermula bab yang pertama. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Ini pun banyak dalam Quran, banyak dalam hadis, banyak. Ini banyak digunakan ni. Istaf'ala ni. Ada banyak Wa alamatu. Dan bermula alamatnya, alamat bagi bab yang pertama ni. Ayyakuna madhi. Bahawa adalah fi'il madinya, fi'il madi bagi bab yang pertama ni. Ala sittati ahrufin. Di atas 6 huruf. Ada 6 huruf. Mana dia? 6 huruf tu? 3 campur 3. 3 campur 3 jadi 6 huruf. Ya, betul. 3 huruf asal ditambahkan 3 huruf tambahan. Jadi 6 semua. Dengan ditambahkan akan hamzah dan sin dan ta. Hamzah sin ta tu tambah kat mana? Fi awali, pada awalnya, awal bagi bab yang pertama ni. Tengok depan tu. Istaf, alif sin ta tu. Ditambah pada permulaan kalimah bagi fa'ala. Istaf'ala. Habis.
Wa bina'uhu. Ni binaan ni sama dengan binaan dengan sulasi mujarrad. Bermula binaannya, makna dia tu. Binaan dia tu, binaan bagi bab yang pertama, lita'diyati. Dihantar bagi ta'diyah. Ta'diyah jangan terlupa ajar Rona. Apa dia ta'diyah? Ta'diyah apa dia? Apa tu nama? Kat ini. Fi'il yang memerlukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ataupun fi'il yang memerlukan pada objek ataupun pemangsa. Banyak kali ulang tu bukan apa, nak bagi semua ingat Baik. Mangsa Ustaz, bukan pemangsa. Mangsa bukan pemangsa. Pada mangsa kan? Mangsa orang yang kena buat, pemangsa orang yang buat. Dia dua dia pemangsa orang yang buat fa'il. Kan? Ya betul. Okay. Ghaliban pada ghalib. Apa pada ghalib? Pada kebanyakan bab ni dia datang pada makna ta'diyah. Tanya. Tapi ada juga wa qad yakunu laziman, dan terkadang sedikitlah binaannya, binaan bagi bab yang pertama ni laziman, iaitu fi'il lazim. Fi'il lazim dia tidak berhajat kepada mangsa, bahkan untuk diri dia je. Dia tak berhajat pada maf'ulun bih. Habis itu. Tengok contoh dia. Sikit lagi Nahu istakhraja Zaidun. Ni kalau baca tajwid tu Zaidunil mal lah. Zaidun ni ada nun kecil. Istakhraja Zaidun al-mala. Contoh bagi fi'il muta'addi, dia sebenarnya kalau ikutkan betul lah. Keluarlah telah menuntuti keluarlah. Dia rasa gini. Dia sepatutnya dia kena tak bawah tu. Sebab makna dia tu bukan ta'diyah saja. Sebab kata ulama makna dia bagi litolak. Bawah tu ada untuk menuntutkan perbuatan. Soal kata gini, menuntut keluarlah oleh Zaid akan harta. Maksudnya apa? Zaid menuntut mengeluarkan hartanya. Gitu. Macam contohlah, lagi mana? Nak keluar duit kat bank. Dia tak dekat kharaja. Astakhriju. Aku menuntut keluar. Aku nak keluar duit daripada bank. Nampak tak? Astakhriju al-musarrafah. Musarrafah ni apa? Bank lah. Astakhriju al-mal minal musarrafah. Aku nak mengeluarkan duit daripada bank. Maksud aku nak menuntut keluar. Itu makna ahli sinta tu nak menuntut. Nanti depan tu ada. Tapi kalau ikutkan muta'addi tu istakhraja tu asalnya kena terjemah biasa je. Tapi dengan mana litolak juga. Ini yang kedua. Lazim ni lain. Tengok. Wa misalul lazimi. Dan bermula contoh bagi fi'il lazim. Nahu istahjara at-tinu. Saya nak tanya Haji Yaakob, dia terjemah lagu mana dalam kitab Rumi tu? Tanah liat itu menjadi keras. Apa? Tanah liat itu menjadi keras. Tanah liat itu
Dia istajarah, hajarah tu batu. Batu. Asalnya batu hajarah. Tapi dia terjemah tanah liat. Istajara menjadi keraslah tanah liat tu kan. Nah, dia saya ni. Kalau saya mengaji tu, istahjara atinu. Telah menjadi batulah oleh tanah itu. Faham tak? Jadi tanah tu bila lama-lama kelamaan dia jadi batu. Sebab dia keras. Tu dia. Telah menjadi batulah oleh tanah itu. Asal tanah dia tanah lembut. Tapi tiba jadi batu. Ada Ada tak? Ada. Dia keras. Itu maksud dia Haji Yaakob. Telah menjadi batulah oleh tanah itu. Maksud tanah tu jadi batu. Dengan sebab kelamaan. Dengan lama kelamaan dia jadi batu. Ini dia panggil lazim. Jadi dia panggil makna liswairurah ni. Menuntut dia tu di mana Ustaz? Menuntut dia tu. Bukan menuntut ni. Ini bukan menuntut. Ini bukan menuntut. Ini dia panggil liswairurah. Ni kena tulis. Dia tak ada dalam kitab ni. Dalam mata masuk ada Yaakob. Nanti tulis liswairurah. Liswairurah. Nampak lagi? Okey, nampak. Tulis liswairurah. Liswairurah ni mana menjadi. Dah ambil gambar dah belum? Dah Ustaz. Okey. Ini makna dia tak bagi tahu Haji Yaakob. Tapi dia bagi contoh je. Ni. Ni kitab ni macam tu juga. Ada juga. Dia tak bagi tahu makna. Dalam kitab mata masuk ada. Jadi makna dia ni bukan makna lazim saja. Makna fi'il lazim tapi liswairurah. Tambah sikit. Lam, sad, ya, ra, waw, ra, ta, marbutah. Liswairurah. Maksudnya apa? Telah menjadi batulah oleh tanah itu. Maksudnya tanah tu jadi batu. Dengan sebab lama kelamaan dia jadi batu. Tu dia nak cerita. Habis. Sikit lagi. Kita Isnin Selasa sampai pukul 9. Rabu Khamis pukul 8.30. Waqilah. Dan kata setengah ulama saraf. Litalabil fi'li. Ni tolak ni. Ini binaan bagi makna bagi bab yang pertama ni. Litalabil fi'li, bagi menuntut akan perbuatan. Bagi menuntut akan perbuatan. Menuntut akan perbuatan. Tengok. Tengok ni astagfirullah ni kita dah doa ni ni. Ni tiap-tiap hari doa astagfirullahalazim astagfirullah ni. Ni seorang tanya soal ni. Sehari boleh buat teka-teki lagi. Teka-teki doa. Duk cerita dekat kawan-kawan ke. Astagfirullah tu maksud apa ni tengok ni. Nahu astagfirullah. Apa maksud astagfirullah? Ditulis apa Haji Yaakob? Astagfirullah. Aku meminta ampun dari Allah. Telah meminta ampun. Telah akan aku oleh Allah. Kepada Allah. Dia kalau bahasa baku kita, aku minta ampun kan? Ya. Kita cakap minta tu apa? Litolak tu minta. Menuntut. Aku menuntut keampunan kepada Allah Ta'ala. Nampak ayat dia. Minta tu dengan menuntut. Sebab litolak. Tolak ni menuntut. Minta. Tengok ni terjemah.
Ai tu nak tafsir. Dia panggil ai tafsiriyah. Ai atlubul maghfirata minallahi ta'ala. Allah, macam ada terjemah. Aku menuntut akan keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu maksud kata astaghfirullah. Kalau seorang tanya, astaghfirullah makna apa? Atlubul maghfirah minallah. Aku menuntut keampunan daripada Allah. Kenapa tak cakap aku ampunnya? Tak. Sebab alik simta dengan mana alik simta ditolak. Dia panggil. Ingat kau? Dia panggil alik simta ditolak. Nak menuntut. Nak meminta. Aku meminta keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu dengan mana astaghfirullah. Kalau kita pandai vocab, dia tak jadi tau. Contoh dia kata astaghfirullah, astaghfirullah. Ampun. Takkan cakap aku ampun akan Allah. Oi, tak kena ayat tu. Tapi kenapa terjemah aku minta ampun? Sebab kata minta ampun tu, sebab kita faham daripada alik simta pada kata litolak. Sebab tu dia terjemah bahasa Arab, atlubul maghfirata minallah. Aku menuntut akan keampunan daripada Allah Ta'ala. Yang kalau kita Rumi tu apa je aku? Atlubul maghfirata dia tulis apa? Dari Allah. Apa dia? Aku minta ampun dari Allah. Minta ampun. Boleh juga. Boleh. Maksudnya kalau nak tepat kalau dalam bahasa pondoknya, aku meminta akan keampunan daripada Allah. Sebab al-maghfirah tu dipanggil masdar. Ayat kau masdar dipanggil masdar mimi. Masdar yang daripada huruf mim. Maghfirah. Jangan lupa mata maksud. Habis. Kemudian kata al-babusani. Ini panjang pula dah. If'au ala yaf'au ilu if'i'alan. Wallahu a'lam. Kita sama esok pula. Lagi ada kelas Dr. Aiman kan? Kat ini kan? Saya ada saliki ni. Baik, kita sambung esok. Al-babusani wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Harap semua boleh faham InsyaAllah Kak Lolita InsyaAllah. Dia susah tu sikit lah Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Bila datang salam Ustaz? Nanti tengok dalam minggu depan nanti. Saya beritahu. Depan Saya pergi kat Masjid Padang Jawa nanti saya beritahu. Ada kuliah situ. Ada kuliah situ malam. Malam. Lepas tarawih nanti bos lagi. Jangan lepas tarawih kita pergi minum dengan Jana Haji. Tengok. Boleh. Okey je. Haji Harudin ada tu. Haji Harudin tu ajak tu. Kita pergi minum mana je? Ajak Haji Harudin sekali. Ajak Haji Zul sekali. Haji Zul. Haji Zul. Okey, baik. Terima kasih banyak semua.